Saya minta Kota Anggerik. Terima kasih Tuan Speaker. Saya hanya ada lebih kurang 4 perkara. Pertama, saya rujuk vote P01 muka surat 202, kod projek 15001 dan 15003 berkaitan dengan perumahan. Saya merujuk kepada susulan daripada lawatan Yang Berhormat Datuk Menteri Besar pada Mac 2021 di Shah Alam, iaitu secara spesifiknya di Pangsa Polis Seksyen 7, dan ketika itu saya telah tunjukkan masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk di situ, khususnya berkaitan dengan masalah bumbung, dan juga isu di Pangsa Polis Seksyen 6 yang mana Pangsa Polis tersebut telah dibina sejak sekian lama, puluhan tahun, tetapi sehingga hari ini masih belum diberikan perhatian untuk keceriaan. Jadi saya minta pertimbangan daripada Kerajaan Negeri, khususnya yang berkaitan dengan Seksyen 7 tadi, kerana Datuk MB pun dah turun dan saya difahamkan pihak MBSA telah ambil tindakan susulan dengan membaiki blok di mana yang Datuk Menteri Besar turun tu, bumbung di kawasan tersebut telah dibaik pulih. Cuma bukan satu blok saja, banyak lagi blok yang memerlukan perhatian daripada Kerajaan Negeri, dan saya harap perkara ini dapat diberikan pertimbangan sewajarnya. Kedua, saya rujuk vote P12 muka surat 224, kod projek 03101, iaitu membina jalan baru dari Setia Alam, Bukit Bandaraya dan Bukit Jelutong. Saya maklum bahawa projek ini merupakan di bawah Jabatan Kerja Raya JKR Negeri dan bukanlah di bawah MBSA. Cuma saya ingin menarik perhatian kerajaan, kalau boleh projek-projek sebegini diberikan penerangan yang lebih luas kepada penduduk di sekitar, masyarakat sekitar, dan kita kena pastikan sebarang projek-projek berkaitan infra ini, termasuk pembinaan jalan raya, perlulah mengambil kira ekosistem dan juga persekitaran di sekeliling. Kalau di kawasan Setia Alam ni, Bukit Bandaraya dan Bukit Jelutong ni, saya rasa kebanyakannya akan melibatkan kawasan hutan di sekitar Taman Botani Negara, iaitu di hutan Bukit Cerakah. Dan saya juga ingin bangkitkan dalam Dewan ini tentang cadangan MBSA dalam rancangan tempatan 2035, yang mana mereka mencadangkan untuk membina jalan sambung daripada Seksyen U10 ke Setia Alam. Dan perancangan ini, plan ini pun dapat banyak bantahan juga, terutamanya daripada NGO-NGO alam sekitar, kerana ia melibatkan pemotongan hutan. Jadi mungkin di pihak Kerajaan Negeri melalui PBT ini boleh memikirkan option lain. Maksudnya kita tidak menolak keperluan untuk adanya jalan raya, tetapi boleh dibina secara lebih mesra alam. Kalau kita ambil contoh di Rawang, mereka buat Rawang bypass itu kan. Rawang bypass itu lebih tinggi dan hutan-hutan di bawahnya tak terjejas. Jadi ini antara solusi ataupun penyelesaian yang mungkin Kerajaan Negeri boleh buat di dalam Shah Alam, sebab kita ada hutan lagi. Cuma kalau semua hutan simpan ni kita nak potong, di mana lagi rakyat nak pergi berekreasi, beriadah? Di mana lagi mereka nak pergi trekking, nak pergi hiking? Jadi ini sekadar cadangan daripada saya. Seterusnya, saya rujuk vote P13 muka surat 240, kod projek 05102. Ini pun projek yang telah lama dibangkit dengan YB Exco daripada Pandan Indah. Saya bawa isu ini daripada tahun 2018 dan alhamdulillah tahun lepas telah diumumkan dalam Belanjawan 2021 untuk membina sebuah kolam takungan banjir di Lebuh Raya Shah Padu bersebelahan Taman Mutiara Bukit Raja. Cuma saya minta perhatian dan juga tindakan daripada Kerajaan Negeri lah untuk mempercepatkan projek ini, kerana daripada 2018 membawa 2021 dah masuk 3 tahun. Jadi tahun depan dah 2022, bajet pun dah lulus dan saya difahamkan kelulusan daripada pihak LLM pun telah diperolehi, dan saya minta pihak kerajaan mempertimbangkanlah untuk mempercepatkan pembinaan kolam takungan ini, sebab isu ini isu banjir yang dah berlarutan puluhan tahun. Jadi kalau dapat selesaikan secepat mungkin, alhamdulillah, saya ucap terima kasih banyak. Dan yang terakhir, vote P01 muka surat 200, kod projek 13004 berkaitan dengan penyelidikan adat Melayu, kesenian budaya, bahasa dan warisan.
Saya suka bila kerajaan memberikan tumpuan ataupun perhatian kepada research ini, penyelidikan ini, khususnya melibatkan sejarah dan juga warisan kebudayaan kita di Selangor. Kalau kita semua lihat, Selangor ni dia negeri yang sebenarnya cukup kaya dengan tradisi dan budaya. Cuma masalahnya kita tidak begitu agresif mempromosikan warisan dan kebudayaan kita. Kita ada 9 daerah. 9 daerah ni ada masing-masing ada kekuatannya, ada makanan dia, ada budaya dia, tarian dia. Walaupun kita ni sinonim dikaitkan Selangor ni negeri orang-orang Bugis, tetapi sebenarnya kerencaman Selangor ini lebih daripada itu. Jadi suka untuk saya cadangkan kepada kerajaan dalam kita memberikan grant ataupun peruntukan untuk penyelidikan ini, kita kena tambah baik usaha kita untuk mendedahkan masyarakat kepada sejarah dan juga warisan negeri Selangor ni. Sebagai contoh, Kesultanan Negeri Selangor, warisan kita, etnik-etnik yang ada di Selangor. Kalau macam itu hari Exco maklumkan tentang batik Selangor. Saya puji cadangan ini, perancangan ini, kerana inilah masanya kita sebagai sebuah negeri maju, orang nampak kita ni negeri maju. Tetapi kita mungkin agak tersisih bila sebut tentang kebudayaan, tentang warisan. Macam Exco maklumkan sebelum ini, kita ni orang datang Malaysia ni masuk melalui Selangor. Tetapi mereka akan melancong ke negeri lain. Sebab apa? Mungkin negeri lain tu misalnya Kelantan, dia ada tarikan dia, budaya dia. Tapi di Selangor pun banyak. Cuma kita tidak menggerakkan usaha tersebut. Dan pada masa ini saya rasa perlu, khususnya di kalangan anak muda untuk faham sejarah dan tradisi orang-orang di Selangor ni. Dan saya tertarik untuk sekadar berkongsi tentang sebuah buku yang saya baru-baru ni baca, Sejarah Selangor, tulisan oleh Buyung Adil. Buku ini diterbitkan pada tahun 1971 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan bila saya baca, agak menarik kerana sejarah Selangor ini cukup komprehensif. Dan dicetak semula pada 2019. Cuma dia tergantunglah. Maksudnya dia hanya bercerita sehingga pemerintahan almarhum Sultan Salahuddin. Dalam buku ini, dia berhenti setakat itu. Jadi mungkin di pihak kerajaan negeri, sebab kita ni dah ke depan, kita terbitkan karya-karya besar. Masa habis. Sikit lagi, Speaker. Kita dah terbitkan karya-karya besar. Kita terjemahkan karya-karya luar. Apalah salahnya kalau kita angkat kebudayaan sejarah negeri Selangor ini, cetak sebuah buku yang komprehensif tentang sejarah Selangor, tentang Kesultanan Selangor, budaya kita, warisan kita, dan kita ketengahkan perkara ini kepada masyarakat, khususnya orang muda. Sebab bila orang muda ni dia faham sejarah, dia akan ada kecintaan yang tinggi terhadap negeri Selangor. Bukan orang muda je, kita sebagai ahli dewan pun kena faham bahawa negeri Selangor ni walaupun dia rencam, ada pelbagai bangsa, tetapi kebudayaan, warisan dan sejarah kita ini perlu kita pertahankan untuk kelangsungan negeri ini sebagai sebuah negeri maju dan pada masa sama mempertahankan tradisi dan warisan mereka. Terima kasih, Tuan Speaker. Baik.